Hai, Teacher Zaira di sini. Okey, hari ini cikgu nak terangkan berkenaan dengan pernafasan manusia iaitu ulang kaji daripada topik yang awal tahun. Rasanya ni awal tahun tu dah kita belajar tapi ni kita bersedia untuk tahun hadapan. Okey, kita mulakan dengan seterusnya. Mari kita lihat tajuk proses hidup manusia. Tajuk proses hidup manusia, standard kandungan, proses pernafasan manusia. Standard pembelajaran memerihalkan pergerakan dada dengan meletakkan tangan di dada semasa menarik dan menghembus nafas. 3.1.4 mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan melalui pemerhatian dan pergerakan dada. Hasil pembelajaran menyatakan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas. B mengkategorikan aktiviti mengikut kadar pernafasan. Kita imbas kembali apakah dia organ pernafasan manusia. Ini dia iaitu organ yang melibatkan pernafasan manusia iaitu hidung, trakea dan peparu. Pernafasan manusia. Manusia bernafas untuk mendapatkan oksigen. Manusia bernafas untuk mendapatkan oksigen. Manusia menyedut udara masuk ke dalam peparu dan menghembus semula udara keluar dari peparu. Kita sedut dan kita hembus nafas keluar dari peparu. Organ pernafasan manusia ialah peparu. Apakah organ pernafasan manusia yang terlibat? Organ pernafasan manusia yang terlibat ialah paru. Mari kita lihat. Organ pernafasan manusia yang terlibat ialah paru. Seterusnya. Cikgu tersilap di sini. Mungkin ter-enter tadi kita delete ini. Ini. Info sains. Saiz peparu sebenarnya kiri lebih kecil berbanding dengan saiz peparu kanan kerana jantung kita berada di sebelah kiri. Saiz jantung kita kan, cuba kamu ambil tangan genggam. Kita genggam dan rasa. Ini saiz peparu lebih kecil berbanding dengan saiz peparu kanan kerana jantung kita berada di sebelah kiri. Ini jantung kita. Saiz jantung kita begini. Kalau kita genggam tangan dan saiz jantung kita macam saiz tangan kita genggam. Kemudian tengok sini. Itulah jantung kita kalau kita menghadapkan di sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Jantung kita sebelah kiri ni. Itulah saiz jantung kita. Mari kita lihat yang ini. Ini bentuk kalau kita tengok dari luaran macam mana keadaan peparu kita. Itu peparu. Ni trakea, mulut. Ni peparu kita. Ini bronkia. Kemudian kita pergi sini. Oksigen. Oksigen akan masuk ke dalam peparu. Apa tu oksigen? Oksigen yang kita sedut masuk. Cuba kita hiruplah udara kan. Tarik, dia akan masuk ke dalam peparu untuk kita bernafas dan kita akan hembus keluar. Kalau kita hembus, bercakap keluar, itu karbon dioksida. Dia akan keluar dari peparu. Kemudian, mari kita lihat macam mana keadaan proses pertukaran gas. Tengok di sana ada warna biru dan merah. Kita lihat ada pertukaran berlaku di situ antara oksigen dan karbon dioksida sebab kita sentiasa bernafas. Mari kita lihat di sini karbon dioksida. Oksigen di sini. Ini karbon dioksida warna merah. Oksigen berwarna biru. Ini saiz jantung kita dan ini peparu. Perhatikan betul-betul. Cikgu nak akan melihat betul-betul. Karbon dioksida dan oksigen. Macam mana keadaan paru-paru tu berubah. Mari kita lihat di sini. Nyatakan laluan udara ketika menarik nafas
dan menghembus nafas. Okey, ini kita sudah masuk dalam soalan ulang kaji. Nyatakan laluan udara ketika menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, cuba kita bincang di sini. Okey, mari kita lihat sini menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, menarik nafas kita bermula dengan dari mana? Kita mesti bermula dari hidung ataupun mulut kalau kita menarik nafas. Mari kita buat sama-sama menarik nafas. Kita menarik nafas, kemudian masuk ke trakea. Kita masuk ke dalam trakea. Okey, mari kita cikgu draw dulu. Okey, mulut. Okey, kita warna hitam. Okey, sekejap. Okey, kita guna warna hitam. Okey, dia masuk ke dalam mulut. Okey, ke dalam mulut kita. Dia masuk ke dalam trakea dan ke peparu. Okey, dan ke peparu. Itu macam mana kita menarik nafas. Kita menarik nafas masuk ke dalam peparu. Kemudian kita menghembus nafas. Macam mana cara hendak menghembus nafas? Okey, kita lihat daripada, mana tadi? Ini kita dari peparu ni ke trakea dan keluar. Hembus udara, karbon dioksida dikeluarkan daripada mulut kita dan kemudian kemudian kita keluarkan oksigen dan yang ini tadi itu menunjukkan kita menghembus nafas. Okey, ini kita tengok proses. Bila kita menarik nafas, dada kita akan menaik. Peparu akan mengembang. Bila dada menaik, masa kita menarik nafas, dada menaik dan peparu itu menandakan peparu kita mengembang. Masa kita menarik nafas, dada menaik, peparu mengembang. Tapi apabila kita menghembus nafas, dada menurun dan peparu mengecut. Okey, itu yang terjadi, peparu mengecut. Okey, tengok anak panah ni. Okey, mari cikgu lihat di sini ni. Ini maksudnya peparu mengembang. Peparu kita tu turun ke bawah. Ni. Kalau menghembus nafas ni, dia mengecut. Mengecut ke atas. Okey, itu yang kita kena perhatikan. Nanti kita ulang semula. Cikgu laju je dulu ni. Okey, adakah udara masuk dan keluar melalui hidung sahaja? Adakah dia masuk dan keluar melalui hidung sahaja? Tidak. Udara juga boleh masuk dan keluar melalui mulut. Okey, inilah sedang cikgu bercakap ni. Kan? Okey. Okey, seterusnya kadar pernafasan. Apa itu kadar pernafasan? Okey, kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada kita naik dan turun dalam 1 minit sahaja, iaitu kita kadar pernafasan yang kita uji di sini di dekat kita punya nadi. Kalau kita mau kira 1 minit tu kita kira. Okey, kita cuba sama-sama. Okey, pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey, kita cuba jam. Okey, ini pun kita boleh cuba. Kita buat dalam tempoh kita kiraan dalam 60 saat. Okey, gerakan nadi tu dalam 60 saat. Okey, pergerakan dada. Okey, kadar pernafasan. Okey, sekarang ni cikgu tengah duduk. Okey. Ini sebenarnya kadar pernafasan ni kita uji bila dia berkesan bila kita berlari. Berlari laju dan kita terus kira berapa bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey. Okey, kadar pernafasan ni ada tiga bahagian. Okey, situ kadar pernafasan rendah, kadar pernafasan sederhana dan kadar pernafasan tinggi. Okey, kadar pernafasan rendah iaitu membaca buku, menonton televisyen dan mengulang kaji. Macam cikgu sekarang ni lah. Cikgu tengah bagi kamu
kuliah ulang kaji, cikgu duduk saja dan kadar pernafasan cikgu memang yang cikgu gunakan sekarang ni rendah, itu membaca buku, menonton televisyen, mengulang kaji, dan cikgu sekarang tengah membuat rakaman untuk ulang kaji topik pernafasan manusia. Okey, kadar pernafasan sederhana. Okey, apa tu kadar pernafasan sederhana? Kadar pernafasan sederhana yang seperti berjalan, menyapu sampah, melipat baju, apa lagi? Okey, selain daripada tu, okey, berjalan, kita menggunakan gerakan kerusi yang bergerak, itu kadar pernafasan sederhana. Kita memasak, itu pun kadar pernafasan sederhana. Dia berjalan, menyapu sampah, melipat baju tu, kadar pernafasan yang kita guna memang sedikitlah. Okey, maksudnya sederhana. Kalau tadi rendah, yang kita diam-diam saja tu. Okey, kadar pernafasan tinggi, apa dia kadar pernafasan tinggi? Kadar pernafasan tinggi ni kita berlari, bermain bola, berenang, apa lagi kita bekerja, contohnya kalau tenaga buruh dia menggunakan kadar pernafasan yang tinggi tau untuk berlari, contohnya masa dia mengangkat barang, dia berlari mengangkat barang, sekiranya dia mau cepat atau dia mengangkat satu objek yang berat, itu memerlukan kadar pernafasan yang tinggi. Okay, memang orang-orang yang menggunakan kadar pernafasan tinggi ni dia kelihatan cergas lah, contohnya bila berlari, kalau kita tengok atlet-atlet sukan tu berenang, kita nampak seronok jugalah kan kalau kadar pernafasan tinggi yang digunakan tu memang yang berfaedah lah, untuk yang benda-benda yang berfaedah. Okey, contoh seterusnya. Okey, soalan. Ini soalan. Semakin bertambah cergas aktiviti yang dilakukan, semakin bertambah atau berkurang kadar pernafasan. Okey, semakin bertambah cergas aktiviti yang dilakukan, okey, semakin bertambah berkurang kadar pernafasan. Sama ada bertambah atau berkurang kadar pernafasan. Okey, contohnya tadi kalau cikgu duduk sekarang ni dan tiba-tiba cikgu bangun dan berlari dengan kuat, adakah kadar pernafasan cikgu semakin bertambah atau berkurang? Okey, sekiranya cikgu berada di satu kawasan padang yang luas, okey, dan cikgu masa tu cuma berjalan dan tiba-tiba kelihatan ada seekor anjing di sana yang ganas dan dia mengarah ke arah cikgu dan mengejar cikgu. Okey, apa jadi? Cikgu akan berlari dengan kuat. Itu aktiviti cergas. Semakin bertambah aktiviti, semakin bertambah cergas aktiviti yang dilakukan. Apa jadi dengan kadar pernafasan cikgu? Okey, semestinya kadar pernafasan kita semakin laju, semakin bertambah. Okey, faham di sana? Okey, kemudian mengapakah kita perlu bernafas sepanjang masa, termasuk semasa tidur? Kenapa kita perlu bernafas sepanjang masa, termasuk semasa tidur? Okey, kalau kita bernafas, heran kan cikgu, ada soalan ni, ada anak murid cikgu tanya, kenapa kita perlu bernafas cikgu masa tidur? Bolehkah kita bernafas masa tidur? Okey, sebenarnya kalau kita tidak bernafas masa tidur, itu maksudnya orang tu dah meninggal dunia, matilah kan, sebabnya tidak bernafas lagi. Sepatutnya masa tidur pun kita perlu bernafas. Okey, kenapa kita perlu bernafas masa tidur? Okey, kita tengok sini. Okey, bernafas membekalkan oksigen dan tenaga untuk badan kita berfungsi dan menyingkirkan bahan kumuh. Okey, seperti karbon dioksida walaupun semasa kita sedang tidur. Jangan ingat bila kita tidur badan kita langsung tidak bekerja. Sebenarnya dia berfungsi, dia bekerja untuk menyingkirkan bahan kumuh seperti karbon dioksida walaupun semasa kita sedang tidur.
Okey, banyak tenaga sebenarnya yang kita gunakan juga semasa tidur. Jadi jangan lepas ni, jangan ingat kalaulah kita tidur, kita tak boleh bernafas. Okey, dia bernafas ni memang masa tidur pun kita masih bernafas. Okey, kita tengok ni last dah. Kita tengok semula. Cikgu ulang semula. Apa tadi organ pernafasan manusia? Okey, sebutkan. Organ pernafasan manusia ada tiga, iaitu hidung, trakea dan paru. Okey, ni kita ulang semula lagi. Cikgu ulang lagi semula supaya kau faham. Pernafasan manusia tu dia bernafas untuk mendapatkan oksigen. Tujuan manusia bernafas adalah untuk mendapatkan oksigen. Manusia akan menyedut udara masuk ke dalam paru dan menghembus semula udara keluar dari paru. Organ pernafasan manusia ialah paru. Paling ingat dalam kepala, paru. Okey, itu yang paling utama, paru. Ini tadi, dia ulang banyak kali, cikgu ulang banyak kali. Apakah organ pernafasan manusia yang terlibat? Itu paru. Eja betul-betul. P-E-P-A-R-U, paru. Okey. Okey, kita tengok sini. Okey, infosains tadi. Okey, ni cikgu dah jelaskan infosains. Saiz paru kiri lebih kecil berbanding dengan saiz paru kanan kerana jantung kita berada di sebelah kiri. Kena ingat, kalau lepas ni orang tanya di mana jantung? Okey, jantung kita terdapat di sebelah kiri dan saiz jantung kita adalah genggaman tangan cikgu. Okey, di sinilah kalau kita nak lebih jelas tengok. Tengok ni lebih jelas jantung ni. Tengok jantung. Jantung kita ni, okey, jantung kita tu berada di sebelah kiri paru. Okey, tengok sana yang warna merah ni. Okey, kita tengok. Cikgu ulang semula. Inilah. Ini. Ni. Jantung kita lah. Ini paru. Ini paru. Ni pun paru. Okey, ni kalau kita secara dalam badan kita yang nampak, begitulah keadaan rupa paru kita. Okey, dan ingat kita ada dua gas iaitu karbon dioksida yang keluar dari paru dan oksigen yang akan masuk ke dalam paru. Singkatan untuk oksigen O2 dan karbon dioksida CO2, karbon dioksida. Okay, dan oksigen dalam bahasa Inggeris. Okay. Kemudian ini kita cikgu ulang semula je ni proses pertukaran manusia. Okay, ini yang cikgu mau lihatkan kamu semula jantung. Okay, kita tengok dengan besar. Okay, inilah pertukaran oksigen yang terjadi yang cikgu ulang tadi semula, karbon dioksida dan oksigen. Sebab kelas premier cikgu kali ni hanya untuk sesi ulang kaji sahaja. Okay. Tengok di sana yang warna merah, karbon dioksida. Kalau kita fokus, karbon dioksida warna merah ini yang keluar, okay, dari beroperasi dari paru jantung dan ini keluar. Dan oksigen yang keluar masuk ke dalam paru juga. Okay. Okay, kita tengok kemudian ini senang. Ini yang menarik nafas dan menghembus nafas. Proses menarik nafas, kita ada tiga saja melalui hidung atau mulut, kemudian masuk trakea, baru paru. Dia macam ni, dia mula-mula hidung. Dia hidung. Hidung. Kemudian trakea dan paru. Kita buat plus. Macam ni. Cikgu buat satu slide lagi. Control D ni. Ini kita edit. Kita boleh edit dia sekejap. Tak apa. Okey. Okey, contohnya tadi yang cikgu mau tunjuk tu kan sebenarnya yang untuk keluar masuk ni kan. Okey, dari mula dia macam ni.
Okey, untuk ni contohnya untuk yang pertama dia mula dari hidung. Ini laluan. Okey, ni laluan hidung. Kita sekecilkan. Hidung. Kemudian kita bagi anak panah, insert anak panah. Okey, shape. Okey, lepas hidung kita pergi. Okay, kita copy dulu. Copy, paste. Okey, kita insert lagi tadi. Hidung. Kemudian uh, trakea. Trakea. Baru peparu. Okey, kita bagi di skip ni. Macam itulah keadaan urutan menarik semasa menarik nafas. Begitu juga sebaliknya dengan menghembus nafas. Kita mula dari sini. Kalau untuk menghembus nafas, mula dari peparu, trakea dan hidung ataupun mulut. Okey, nampak tak? Okey. Kemudian ini menarik nafas. Ini perlu kita tahu bila kita menarik nafas, dada kan menaik dan peparu mengembang. Apabila kita menghembus nafas, dada menurun dan peparu mengecut. Okey, ini. Okey. Ingat, bukan melalui hidung saja udara masuk, tapi juga melalui mulut. Okey, kadar pernafasan. Okey, yang cikgu ulang semula. Kadar pernafasan ialah pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. 1 minit ialah 60 saat. Kadar pernafasan ada 3 iaitu rendah, kadar pernafasan sederhana, kadar pernafasan tinggi. Okey, kita kena ingat tu. Okey. Okey, ini yang soalan selalu ditanya dan cikgu ulang semula, semakin bertambah cergas aktiviti yang dilakukan, semakin bertambah kadar pernafasan. Dia akan semakin bertambah. Okey, kita guna pen. Okey, sorry tadi ni draw. Okey, ni kita ni dia bertambah dia makin bertambah. Okey. Kita kasih ball je lah. Okey, ni makin bertambah. Sorry. Dia akan makin bertambah. Tapi kalau semakin berkurang, berkuranglah, bukan bertambah saja, makin berkurang aktiviti yang dilakukan, semakin slow lah, makin sikit, semakin tidak cergas lah aktiviti yang dilakukan, semakin berkuranglah kita punya, inilah semakin berkuranglah kadar pernafasan. Sekiranya tadi ini pun berkurang. Okey, kalau ini pun berkurang. Dia jawapannya mesti berkurang juga. Okey? Okey, ni tadi yang last sekali. Mengapa kita perlu bernafas sepanjang masa termasuk semasa tidur? Okey, kita perlu bernafas sepanjang masa termasuk semasa tidur. Okey, kerana bernafas ni membekalkan oksigen dan tenaga untuk badan berfungsi dan menyingkirkan bahan kumuh seperti karbon dioksida walaupun semasa kita sedang tidur. Okey, cikgu rasa itu sahaja kita punya kelas hari ini. Cikgu rasa untuk ulang kaji itu saja dari cikgu. Rasanya ada apa-apa soalan lagi boleh type di ruangan chat semasa cikgu punya kelas premier nanti. Okey, cikgu akan cuba jawab. Okey, kamu boleh lihat semula dan macam mana untuk kadar pernafasan. Okey, rasanya cikgu sempat bincangkan sedikit untuk kita tengok PowerPoint jap. Cikgu tengok semula. Okey, kita remove ni.
Sekejap lah, cikgu share lagi. Okay. Cikgu share ni, cikgu stop. Okay, cikgu share. Okay, tak apa. Okay. Cikgu mau cari untuk satu, kita ulas sikit lagi untuk ulang kaji topik. Kejap. Cikgu cari dulu. Sementara tu. Okey, sementara tu, okey, cikgu yang ini tadi ulang kaji pernafasan kan? Okey, cikgu ubahlah ni. 3 cikgu. Okey, tak apa ni cikgu share sikit sebab kita ada masa lagi. Okey. Gerak balas. Okey. Okey ni. Cikgu ulang sikitlah ni yang berkaitan dengan masih dalam topik manusia, okay, gerak balas terhadap rangsangan. Okey, ni cikgu ulang sikitlah kan. Cikgu ada masa beberapa minit lagi. Okey, tema sains hayat adalah berkenaan juga manusia. Okey, 2.3 manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, kalau tadi kita ulang kaji tentang topik pernafasan manusia. Okey, ni dia berkait sikit dengan kadar pernafasan tadi. Okey, untuk standard pembelajaran menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan. Menjelas dengan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian, membuat inference tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan, memerihalkan tabiat yang mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan. Okey. Objektif pembelajaran, okey, pada hari pengajian kita menyatakan manusia bergerak balas apabila menerima rangsangan dia, lebih kurang seperti standard pembelajaran juga. Okey, kita tengok apa itu bergerak balas terhadap rangsangan, iaitu rangsangan ialah perubahan yang berlaku di persekitaran yang dapat dikesan oleh badan manusia dan bergerak balas terhadapnya. Dia ada bersangkut berkait rapat dengan kadar pernafasan yang kita belajar tadi. Okey. Kemudian, okey, manusia akan menggunakan kelima-lima organ deria untuk bergerak balas terhadap rangsangan. Contoh organ deria yang terlibat ialah kulit, iaitu bergerak balas terhadap sentuhan, haba, tekanan dan kesakitan. Yang kedua, mata bergerak balas terhadap cahaya. Ketiga, telinga bergerak balas terhadap bunyi. Keempat, hidung bergerak balas terhadap bau. Dan kelima iaitu lidah yang bergerak balas terhadap rasa. Okey. Kulit, contohnya tadi kulit, kalaulah cikgu terkena tersentuh objek panas setajam, kita akan automatik menarik tangan atau kaki apabila tersentuh objek. Okey, kalau mata, kalau tiba-tiba ada lampu terang di hadapan kereta, kita akan menutup mata bila cahaya terang memasuki mata. Telinga, kita akan menutup telinga apabila terdapat bunyi yang kuat seperti petir. Okey, contoh ni lagi yang hidung. Kalau bau busuk, belacan ataupun kentut. Okey, lidah kita boleh mengesan rasa manis, masam, masin, pahat ataupun pada makanan. Okey, ni rasanya di masa live kelas cikgu yang lalu kita ada buat aktiviti bersama-sama. Murid-murid yang belum pernah menonton live cikgu, ni ulang kaji kita sahaja. Hari ni untuk ulang kaji kita bersama-sama. Kita balut, kamu cuba sendiri di rumah. Balut ais dengan tuala kecil, kemudian letakkan pada leher apa respon dengan kamu, gitu kan. Kemudian kamu pergi ambil kopi tanpa gula dan rasa. Apa jadi dengan mimik muka kamu, kamu tengok depan cermin.
Kemudian aktiviti yang seterusnya suruh lampu ke arah mata. Okey, tapi jangan buat dekat adik ah. Buat diri sendiri tapi sekejap je. Okey, jangan lama sebab dia boleh merosakkan mata. Okey, kemudian hidu bau belacan. Siapa yang minat belacan dia cium-cium lagi. Tapi kalau dia tak suka bau belacan, tercium dia terus rasa mau muntah. Kemudian makan buah lemon. Apa jadi dengan minum muka? Mari kita tengok situasi makan lemon. Comel kan? Ni situasi minum kopi tanpa gula. Ni cahaya yang terlampau terang. Ini sesuatu kalau kita ketuk pada lutut, okay, cikgu mainkan. Apa jadi responnya? Dia terus bergerak balas. Okey, apa tu kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan? Okey, dia mendapatkan maklumat dan komunikasi, mengelakkan kecederaan dan menyelamatkan diri. Penting tu. Sebab apa menyelamatkan diri? Bila ada kita dengar orang berteriak di sebelah, kebakaran, kebakaran. Okey, itu tindak balas yang terus kita ambil keluar dari rumah dan menyelamatkan diri. Itu penting ah. Itulah kepentingan antara kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan. Okey, apa tu tabiat buruk? Okey, minum arak, menghidupkan, menyalahgunakan dadah. Okey, minum arak. Okey, sejenis minuman beralkohol, memabukkan. Gerak balas minum arak dia menjadi lambat kerana organ dia terganggu. Ini jangan ikut meminum arak ni tak bagus untuk kesihatan. Ni cikgu sentuh sikit saja sebab masa pun mencemburi kita. Menghidupkan. Bahan kimia yang disebabkan seorang menghidup bahaya dan ketagih. Bahan kimia yang tergandung dalam gas gam menjejaskan fungsi organ dia dan otak. Jadi gerak balas menjadi lambat kerana organ dia terganggu. Ini untuk penghidupan. Okey, menyalahgunakan dadah. Ini biasalah sebenarnya dadah ni digunakan sebagai ubat. Tapi disebut penyalahgunaan dadah seperti ubat batuk, pil ekstasi yang disebabkan berhayal dan ketagih. Jadi gerak balas penagih dadah ni kan dia terganggu kerana organ dia tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, cikgu rasa itu saja. Ini yang contoh kalau kamu nampak kamu lalu di kawasan sampah yang busuk, apa gerak balas yang kamu akan buat? Kamu akan tutup hidung. Okey, cikgu rasa itu saja perkongsian untuk cikgu hari ini. Okey. Alamak, rupanya kita guna skrin kecil tadi. Sorry. Sepatutnya cikgu guna skrin besar tadi. Macam ni. Alamak. Tak apalah. Rasanya masih boleh nampak. Kalau cikgu ulang-ulang semula kan. Cikgu untuk kamu nampak semula tadi. Dari skrin 1. Okey. Ini. Ni. Kemudian standard pembelajaran. Objektif pembelajaran. Gerak balas rasa. Okay, perubahan yang berlaku di sekeliling dapat dikesan oleh manusia dan bergerak balas terhadapnya. Okey, ini. Okey, ini kulit, mata, telinga. Ini bolehlah kamu salin di dalam buku nota sekiranya yang baru tengok. Okey, ini cara. Okey, dan ini. Tadi kecil kan? Cikgu besarkanlah. Ini aktiviti yang kamu boleh buat nanti di rumah. Tengok ni situasi makan lemon. Minum kopi bergula. Cahaya yang terlalu terang. Tengok apa jadi. Okey. Jadi cikgu tak mainkan. Ketukan pada lutut. Tengok. Kepentingan geras balas. Kepentingan dia apa? Inilah kamu boleh salin. Okey. Minum arak juga. Okey. Okey. Itu sahaja. Sorry tadi cikgu, muka cikgu yang besar pula. Tu yang kecil. Tak apa. Okey. Rasanya itu sahaja dari cikgu. Terima kasih kerana mengikuti ulang kaji cikgu. Bukan saja ulang kaji pernafasan manusia tapi ulang kaji gerak balas manusia terhadap rangsangan. Okey. Bye. Jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Jangan lupa subscribe. Bye.